6.4 arus terus dan arus ulang alik. Okey, kita tengok arus terus. Arus terus merupakan arus yang mengalir dalam satu arah sahaja dalam lita. Okey, satu arah sahaja yang mana arus ini dibekalkan oleh sel voltan. Sel voltan tu bermaksud sumber dia adalah sama ada sel kering, kalau dekat makmal kita selalu guna sel kering ataupun sel solar. Okey. Dia mengalir secara satu arah. Itulah yang utamanya. Satu arah dan selain ketutupan voltan pada sel itu tak bertukar, dia tetap, maka dia merupakan satu punca kepada arus terus tersebut. Okey. Dia mengalir dalam satu arah secara berterusan. Yang kedua kita ada arus ulang alik. Okey. Arus ulang alik ataupun kita panggil AC, alternating current. Okey. Arusnya sentiasa berubah-ubah pengaliran dia. Okey, nampak gambar ni, animasi ni, arus dia berubah-ubah kerana berlaku perubahan kekutuban punca voltan yang berselang-seli. Negatif positif dia tu bertukar-tukar secara berselang-seli. So, arus dia meningkat daripada sifar ke maksimum dan terbalik menurun ke sifar semula. Okay, maksudnya daripada positif ke negatif atau dia patah balik. Positif, negatif, negatif, positif. Itu kita panggil arus ulang alik. So arus ulang alik ni dia punya sumber, okay, sumber utama kita guna generator yang menggunakan konsep yang kita belajar minggu lepas iaitu konsep aruhan. Aruhan elektromagnet. Okey, kita nak tengok persamaan dan perbezaan arus terus dan arus ulang alik. So tadi kita dah nampak perbezaan dia. So persamaan dia tetap menghasilkan pemanasan kepada wire. Bila dia mengalir dalam satu wire, dia menghasilkan pemanasan. So kita tengok perbezaannya. Perbezaannya, okay, ingat arus terus dia mengalir satu arah daripada positif ke negatif. Dia mengalir secara tetap, okay, diukur berdasarkan nilai voltan dia. Voltan dia tidak boleh diubah oleh transformer, okay, tidak boleh direktifikasi oleh diod. Ini advance sikit. Tidak dibenarkan melalui kapasitor dan kesan magnetnya adalah tetap. So kat bawah ni adalah alat-alat yang menggunakan arus terus seperti radio, skuter elektrik, ke mesin gerudi tanpa wire. Kita ada juga kalau dalam buku kamu macam kereta kontrol yang guna bateri. Kan? Semua alat permainan yang menggunakan, kita guna sel kering dalam tu, jam loceng ke, kereta kontrol, semua tu arus terus. Kalau arus ulang alik ataupun AC, arus dia sentiasa berubah-ubah. Okay, ini cara pengukuran dalam dia punya generator dan voltan dia boleh diubah menggunakan transformer. Okay, nanti next class baru kita belajar apa itu transformer. Okay, boleh direktifikasi oleh diod, boleh dibenarkan melalui kapasitor. Diod dengan kapasitor ni alat dalam pembelajaran elektronik lah. Okey, kesan magnetnya boleh berubah. So alat yang menggunakan arus terus kebanyakannya alat yang lebih besar. Okey, alat yang lebih besar seperti blender, microwave, kita punya iron, even kamu punya telefon. Telefon pun menggunakan arus ulang alik.
Kamu kena tahu perbezaan dia punya aliran arus dengan alat-alat dia. Perbezaan antara arus terus dengan arus ulang-alik. Okey. Arus ulang-alik dengan arus terus ni kita uji ataupun kita boleh melihat dengan menggunakan osiloskop sinar katod. Alat ini ada di dalam makmal untuk menunjukkan perbezaan jenis antara kedua-dua arus. Okay, gambar ni teacher ambil daripada buku teks. Kamu hanya untuk dia punya label-label ni sekadar kamu tahu saja. Okay, bila kita adjust dia punya pasangan Y, gandaan Y, pasangan X, ini dia akan menghasilkan graf yang membezakan graf arus terus dengan arus ulang-alik. Nanti next year kalau kamu belajar fizik, belajarlah lagi tentang osiloskop ni. So, surihan arus terus dan arus ulang-alik pada osiloskop. Kalau arus terus, okay, sama ada dia titik tengah-tengah saja ataupun dia buat satu line. So ini sebenarnya satu line tapi sebab dia mengalir kan, dia nampak macam ni lah, nampak titik tu bergerak. Bergantung kepada kecanggihan osiloskop. Kalau arus ulang-alik, okay, akan nampak dia beralur macam ni. Maksudnya sebab arus dia mengalir positif, negatif, negatif ke positif balik. Okay, so nanti kamu buka, kita buka osiloskop simulation untuk kita tengok macam mana kita boleh adjust. Okay, kita tukar sama ada arus terus ataupun arus ulang-alik. Okay, ini daripada buku kamu muka surat 119. Okay, cuba buat sama-sama. Okay, kalau dimatikan, untuk yang dalam buku kamu tu, dia akan menjadi satu titik sahaja. Jika dihidupkan, dia akan jadi, ini input Y ni, bila kita buat dia nilai kosong dan kita offkan, dia akan jadi satu titik. Ataupun kalau kita hidupkan, kita onkan osiloskop, dia akan jadi satu line. Jika kita bekalkan dengan sel kering arus terus, okay, bila kita hidupkan dia akan jadi line saja. Okay, bezanya atas yang bawah ni kita songsangkan positif negatifnya. Okay. Bawah bekalan kuasa arus ulang-alik. Okay, kalau kita on kan dia akan jadi garis menegak. Dan kalau kita hidupkan dia punya ni, dia akan jadi beralun macam ni. Jika kita songsangkan positif negatifnya, dia akan jadi begini. Okey. Jom kita tengok sama-sama yang teacher. Okey, simulasi ni nampak tak? Nanti kamu buat sendiri, buka. Okey. Kita boleh ubah. Okey, kalau DC offset, di sini direct current. Ini amplitude. Okey. So, kalau DC okey, kalau kita off-kan, dia hanya menghasilkan garis lurus saja kan. So, kamu boleh ubah dia punya voltan ni. Boleh ubah ke bawah, boleh ubah ke atas. Okay. Okay, nampak tak ni? Vertical ni kita boleh tukarkan dia punya grid dia.
Kalau tadi teacher off kan. Kalau kita on kan, ini adalah arus ulang alik. Nampak tak dia punya graf dia? Okay, so kat yang ni kamu boleh mainlah untuk simulasi osiloskop. Kalau kat makmal kita boleh guna yang dalam makmal punya. Ini kita punya time deviationnya, so dia punya frekuensi tu akan lebih berjarak. Okay. Terusnya kita tengok balik kita punya perbincangan. Okey, perbincangan yang bawah muka surat 119. Nyatakan jenis arus yang dibekalkan oleh sel kering. So sel kering membekalkan arus terus. Manakala bekalan kuasa tu generator lah. Okey, ataupun penjana, dia membekalkan arus ulang alik. Okey, nombor 2 muka surat 120. Apakah fungsi OSK dalam aktiviti ini? Okey, osiloskop sinar katod dia dapat menunjukkan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. 3. Okey, isi tempat kosong tentang arus. Okay. Yang mengalir satu arah boleh highlight satu arah. Satu arah nama dia arus terus. Kalau aliran dia boleh berubah-ubah namanya arus ulang alik. Okey. Nombor 4. Tengok dalam buku kamu. Okey, labelkan alat-alat berikut dengan jenis arus dia. Adakah dia menghasilkan arus terus ataupun arus ulang alik? Okey, gambar yang pertama tu adalah gambar sel suria. Gambar sel suria menghasilkan arus. Sel suria arus apa? Okey, sel suria adalah arus terus, dia sama dengan bateri. Okey, kita tinggal ni satu. Sel suria arus terus, blender arus ulang alik, lampu meja arus ulang alik, kincir angin arus ulang alik, skuter motor kan? Okay, arus terus. Kereta kontrol arus terus. Okay, itu saja untuk hari ini. Boleh buat, kalau yang dah buat terus dengan teacher ni, tak perlu, kalau yang dah buat dengan teacher ni, okey lah, tak payah hantar lah kat teacher. Tinggal buat latihan tu sikit je. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, Kak. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan kelas kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni. Mau pikir macam ni. Ya. Pikir macam ni.